Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bini'amin la tuhsa. Assalatu wassalamu ala man asra bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa ala alihi wa ashabihi zawil fadail allati la tustaqsa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Allah ialah Tuhan yang memperjalam-malamkan dengan hamba-Nya pada waktu malam, daripada mula Masjidil Haram hingga kepada Masjidil Aqsa, yang kami berkati pada kelilingnya hamba tersebut. Hikmahnya supaya dapat diperlihatkan akan hamba tersebut daripada segala tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah ialah Tuhan yang Maha Amat mendengar lagi Maha Amat melihat. Shadaqallahu Maulana al-Azim. Hadirin semua, alhamdulillah pada malam ni kita tawakuf sekejap, tutup sekejap kita tauhid kita. Sempurna Isra wal Mi'raj. Kita ulang kaji balik tentang Isra wal Mi'raj, salah satu daripada mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berhubung kait dengan tiang seri agama kita sendiri, iaitu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Maka kerana itulah sampai ke lelah ni pun kita duk bagi peringat semua tentang Isra wal Mi'raj. Setiap tahun depan peringat pula. Tahun depan selagi mana hayat di kandung badan, ulang kaji peringat balik tentang Isra wal Mi'raj ni, termasuk daripada tazkirah. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan bagi peringatan itu dapat memberi manfaat untuk orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sejak daripada muda biasa dengar ada Isra wal Mi'raj, tapi sebagai orang mukmin, apabila diberi peringatan benda yang telah pun kita tahu, diingat-ingat kembali, maka ada manfaat besar untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berasa cerita Isra Mi'raj pula biasa dah, saya pun tahu rasanya. Jangan berasa gitu dah. Kita kena berasa bahawasanya ini ingatan untuk kita tidak lupa bahawasanya ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala buat pada hamba ni tidak serupa dengan adat kebiasaan. Sebagaimana berlaku kepada Nabi SAW, perjalanan yang sangat istimewa, tidak dikurniakan pada nabi-nabi yang dulu, tak ada. Nabi Musa alaihi salam pernah munajat dengan Allah untuk dikurniakan dapat lihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Ta'ala kata lantarani. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Tatkala mana sampai Musa ke tempat miqat kami, maka berkata-katalah akan dia oleh Tuhannya. Dia bercakap dengan Tuhan. Arti bercakap di sini Allah Ta'ala buka hijab, buka tabir, sehingga dia dapat nampak dan dapat dengar sifat kalam nafsi Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Ini di atas satu pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Satu pendapat yang lain pula Imam Abi Mansur Al-Maturidi, artinya Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa itu, Allah Ta'ala menjadikan huruf dan suara yang baru, maka didengar daripada segenap penjuru, maka faham dia
apa yang nak dikhitab, nak dituju cakap oleh Allah pada sifat kalam nafsi yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu dah. Maka setengah daripada yang diminta oleh Musa alaihissalam, hari ini anzur ilaika, beri kepada aku supaya dapat nampak zatmu, hai Tuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, qala lan tarani. Allah taala firman kepada Nabi Musa, lan tarani, engkau tak dapat lihat aku di dunia. Nah, karena nampak zat Allah Subhanahu wa taala di dunia ni tertentu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Nah, tidak berlaku kepada mana-mana hamba Allah taala. Sehingga alim ulama ahlu sunnah wal jamaah kata, ijma' ulama, barang siapa yang mengaku nampak zat Allah taala di dalam jaga, maka jatuh murtad dia dengan ijma' ulama, kafir dengan ijma' ulama. Adapun melihat Allah dalam mimpi, itu harus serta berlaku. Melihat Allah dalam jaga lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak berlaku. Walaupun ru'yatullah tu mumkinul akli, dia panggil harus pada akal, tapi tak berlaku kepada selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu di mana kata harus pada akal? Tahu katanya Nabi Musa alaihi salam minta dengan Allah taala. Kalau perkara tersebut mustahil pada akal, tentulah Nabi Musa tidak minta. Kerana takkan Nabi Musa ni jahil tentang hukum akal. Itu dalil kata bahawasanya ru'yatullah jaizun fil aqli. Tetapi nanti akhirat Allah Ta'ala boleh beri kurnia kepada mana-mana hamba dia yang dia kehendak untuk dapat lihat zat dia. Maka sebab itu satu daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah yang menyalahi dengan fu' mu'tazilah ialah ru'yatullah fil akhirah. Disebut dalam kitab matan Kharidatil Bahiyah karangan Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Azhari. Dia katakan wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Itu wajzim akhi, hendak putus, yakin, mana je jazam mana putus, yakinlah ya akhi, hai saudara. Wajzim akhi, hendak putus, yakinlah hai saudara, bi ru'yatil ilahi, dengan dapat nampak zat Allah taala. Bila tu? Fi jannatil khuldi bila tanahi, iaitu di dalam syurga akhirat kelak. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kurnia seorang hamba Allah Ta'ala tu dapat nampak zat Allah, maka nampak dia zat Allah Ta'ala. Nampak bagaimana? Bila kaifin, tanpa kaifiat. Bukan tengok dengan butir mata. Nampak kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Itu kena faham molek tu. Mu'tazilah dia kata melihat ni mesti dengan biji mata. Biji mata ni duduk di depan, kemudian benda hak nak dilihat tu mesti pula berhubung dengan cahaya, mesti tidak ada tabir, mesti berjihah, berpihak di depan ke di belakang ke di kiri ke di kanan. Mustahil Allah Ta'ala berjihah. Maka kerana tu kata Mu'tazilah, mustahil dapat lihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ahli sunnah wal jamaah jawab, nampak ni, lihat ni ialah satu daripada kurniaan Allah. Gitu dah. Orang tu walaupun tak buta, tapi kalau dia tu tak diberi lihat, maka dia tak akan nampak. Gitu. Betul tak? Dia bawa kereta molek-molek, berdegung masuk lubang. Bini dia tanya, abang tak tengok kau lubang depan? Dia kata, tengok dah tapi tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Artinya bukan tiap-tiap benda hak tengok tu pasti nampak. Kerana nampak tu kurniaan Allah. Maka sebab tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mana berkhutbah Jumaat, gergung-gergang duk khutbah Jumaat, tiba-tiba Allah Taala buka hijab.
Nampak dia tentera Islam yang duduk beratus batu jauh daripada Madinah. Nampak tentera Islam yang dalam bahaya kerana ada tentera musuhnya nak serang daripada belakang. Tengok Allah Ta'ala bagi nampak, walaupun tidak duduk depan, beratus ribu jauh batu. Nah, benda gitu sekarang ni tak pelik lah kalau ada begini ni. Video call lah apa semua dah tu. Akhirnya Sayyidina Umar kata, ya Sariyah Jabal, hei tentera naik ke bukit ni. Tentera Islam yang duduk jauh daripada Madinah tu dengar suara Sayyidina Umar. Tengok. Mujurnya tentera Islam tu ahlu sunnah wal jamaah, bukan mu'tazilah. Ada ni. Kalau mu'tazilah tu tak percaya pada keramat. Nah, mana ada keramat-keramat ngaruk lah ke ni. Nah, maka ahlu sunnah wal jamaah tu percaya karamah. Ini suara Amirul Mukminin, suara Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Maka pakat naik atas bukit, akhirnya selamat daripada dibunuh oleh tentera musuh. Itu. Ini nak cerita kata bahawasanya dalam kerajaan Allah, dalam apa kekuasaan Allah, Allah tu maha kuasa memperbuatkan perkara-perkara yang menyalahi kebiasaan yang dia buat. Tak serupa kebiasaan dia buat. Maka sebab itulah ayat Isra Allah Ta'ala mula dengan Subhana. Subhana, maha suci Allah. Itu. Maha suci Allah dengan makna tersuci. Tanazzuhu, tersuci ia Allah Ta'ala tu daripada sifat-sifat kekurangan. Apa setengah daripada sifat kekurangan? Setengah daripada sifat kekurangannya ialah apabila kita i'tiqad dalam hati kita bahawasanya Allah tidak boleh buat perkara-perkara yang menyalahi pada adat. Itu. Itu setengah daripada sifat kekurangan yang manusia tak sedar dia i'tiqad pada Allah Ta'ala. Bila? Apabila dia tidak boleh beza di antara hukum akal dan hukum adat. Apabila dia tidak boleh beza di antara hukum akal dengan hukum adat. Dia bertukar di antara hukum akal dengan hukum adat. Dia hukumkan hukum adat tu dengan hukum akal. Mana contoh? Seperti api, adat kebiasaannya membakar. Itu adat kebiasaannya. Maka dia tak boleh terima dengan akal dia bila api itu tidak membakar. Automatik dia i'tiqad Allah tu lemah. Itu ingat tu. Automatik tanpa dia sedari bahawasanya dia i'tiqad Allah Ta'ala lemah. Tu. Orang yang berakal, orang yang mempunyai akal yang bersih, yang bercahaya, maka cerita-cerita seperti mukjizat Nabi ni, irhas para anbiya, mukjizat para rasul, karamah para awliya, ma'unah bagi orang mukmin biasa ni, dia boleh terima dengan akal dia. Termasuklah cerita Isra wal Mi'raj. Bagi orang yang tidak berakal seperti Abu Jahal. Abu Jahal ni gelar dengan Abu Jahal, bapak bodoh. Sebab apa? Sebab walau akal dia tu ada, tapi dia tak reti nak guna. Bila Nabi Muhammad SAW kembali cerita, kata dia di perjalanan malam oleh Tuhan daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, tak ada nak cerita habis, naik ke langit lagi. Dia kata cerita gila ni. Cerita dongeng ni. Mana boleh terima dengan kepala otak? Tengok. Sebab apa? Sebab dia tak ada kepala otak. Akal ayah buat tak tepi. Itu. Sebab tu orang mukmin ni jangan buat akal. Tuhan kata dalam Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun, fa'tabiru ya ulil albab. Itu semua isyarat kepada kita kena guna akal. Sebab itulah metod ahlu sunnah wal jamaah ialah menyanding, mengganding dan mensandingkan akal dengan nakal seiring gini. Ini nakal, nakal ni makna Quran dan sunnah. Kemudian ini akal, disanding seiring gini.
Ingat semua-semua hamba dak usah. Siapa yang mendahulukan akal daripada nakal, maka itu faham Mu'tazilah, salah satu daripada puak yang mendahulukan akal daripada nakal. Begitu juga orang yang mendahulukan nakal daripada akal. Nah, Quran hadis di depan, akal dia tepok tahu belakang. Itu juga salah satu daripada manhaj orang yang sesat di dalam Islam. Antara lain ialah firqah mujassimah musyabbihah zahiriyah. Itu dah. Nakal diletak di depan, akal dibuang ke belakang. Sesat juga. Lepas tu ahlu sunnah wal jamaah bagaimana? Hak kebenarannya. Akal dengan nakal tu sanding seiring gini. Jangan dibuang, jangan. Macam mana boleh dia kata? Ada orang mengajak Isra' Mi'raj, saya baru dengar itu dia kata. Tuan-tuan, kalau nak percaya cerita Isra' Mi'raj ni, tuan-tuan kena ambil akal tak tepi sekejap. Tak tepi lepas tu ada akal, jadi gila ke mana? Tak betul tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bila dicerita kepada dia, kata sahabatmu Muhammad duk cerita benda mengarut. Cerita apa? Cerita dia jalan sampai ke Palestin, di Masjid Aqsa semalam. Nah, semalam lepas isyak pergi, hari ni belum subuh siapa dah? Jawab Sayyidina Abu Bakar, ni jawab orang berakal. Dia kata mana? Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalika. Nah itu. Inni sesungguhnya aku la usaddiquhu, aku benar, aku terima, aku membenarkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima huwa ab'adu min zalika. Pada barang yang terlebih jauh cerita daripada cerita ni pun aku percaya lagi. Kan orang kafir tu dia cerita sampai Isra' ya, Mi'raj tak cerita lagi. Waktu tak terima dah ngakak je. Tu. Usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghadwatin aw rawhatin. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku membenarkan akan Nabi SAW dengan khabar daripada langit, pada waktu pagi atau pada waktu malam. Aku percaya, tak kira lah Nabi Muhammad cerita bagaimanapun, aku percaya pula. Kenapa? Kenapa akal Sayyidina Abu Bakar boleh terima? Adakah akal Sayyidina Abu Bakar tu buat ketika tu? Tidak. Bahkan Sayyidina Abu Bakar lah orang yang paling berakal, paling cerdik, paling bijak. Sebab apa boleh terima dengan akal? Sebab yang menjadi segala perkara ni ialah Allah. Gitu kan? Nah, walaupun secara adat kebiasaannya pada zaman tersebut nak pergi daripada Mekah ke Palestin tu, daripada Mekah Masjidil Haram ke Palestin Masjidil Aqsa tu naik kuda, itu memakan masanya sebulan pergi sebulan balik. Nah, tempoh masa sebulan pergi sebulan balik ni orang panggil adat. Sekarang ni kalau kita pergi ke Mekah ada sebulan. Tak apa ada sebulan. Tok nenek kita mula nak pergi dengan kapal layar berbulan-bulan kata ni. Sekarang ni kita naik kapal terbang. Siapa sebulan? Tak. Sehari je. Kata ni. Tu. Maka yang menggerak, yang menyampaikan seseorang pada perjalanannya ialah Allah. Di sisi naik kuda, di sisi naik unta, di sisi naik kapal layar, di sisi naik kapal terbang helikopter. Di sisi je. Bukan dengan kapal terbang, bukan dengan kereta kita boleh sampai ke masjid ni. Allah yang menyampai pada hakikat. Di sisi kita naik pada ikhtiar usaha, pada adatnya naik motor, naik kereta. Boleh saja. Naik motor, naik kereta tak sampai ke masjid. Mana? Siapa pergi kedai kopi dia sini. Tak siapa masjid. Turun nak pergi masjid adik. Tengok saya duduk kedai kopi tu duduk singgah juga. Nah, duduk kedai kopi dengan rokok duduk kedai kopi. Tak siapa masjid. Boleh di. Ataupun tanpa kereta, tanpa motor, turun-turun rumah pak lakah kaki siapa masjid. Boleh terima tak pada akal? Boleh. Kenapa? Karena yang menyampai ialah Allah pada hakikat. Maka kerana itulah perkara-perkara yang dinamakan irhas, mukjizat. Irhas ni perkara yang berlaku pada diri para nabi sebelum ditabal menjadi rasul. Itu dipanggil irhas. Mukjizat ni perkara yang berlaku pada diri seorang rasul.
Kalau karamah pula perkara hak berlaku pada diri wali. Ma'unah itu perkara hak berlaku pada orang mukmin hak dosa macam kita ni. Apa perkara tersebut kata ulama? Amrun khariqun lil 'adati. Itu. Kalau mukjizat dikatakan amrun khariqun lil 'adati yazharu ala yadi mudda'in nubuwah. Itu. Perkara yang mencarikan adat. Bukan disebut amrun khariqun lil aqli, bukan perkara yang mencarikan akal, bukan. Ada aja yang tercari, yang tak serupa dengan kebiasaan. Akal tak ada tercari. Mau cari akal gila nak ni. Akal boleh terima. Kenapa? Karena Allah yang memperbuat. Maka sebab tu ayat dimula subhanallazi, Maha suci Allah Tuhan yang apa? Maha suci daripada apa? Maha suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Setengah daripada sifat kekurangannya ialah orang yang mengiktikadkan Allah tidak mampu buat perkara yang menyalahi kebiasaan yang dia buat. Tu setengah daripada orang yang tak reti hukum akal, hukum adat, maka dia akan termasuk di kalangan orang yang tidak benar-benar i'tikad Allah tersuci daripada sifat-sifat kekurangan. Dalilnya apabila kita tanya dia, terima ke tidak dengan akal kamu apabila dinyalakan api, dimasukkan sesuatu yang kering, tak terbakar, terima tak dengan kepala tak? Dengan akal, terima? Sudah tak berani nak jawab ini. Terima tak? Terima? Tak yakin tu nampak. Hanggut dengan healing tu sama berat dah ni. Nak hanggutkan nak healing tak tahu dah ni. Terima tak dengan akal kita? Api kita menyalakan api, kita bubuh benda-benda kering, tak terbakar. Terima tak dengan akal kita? Terima? Terima. Sebab apa terima? Sebab apa tu? Aja jawab dengan regah sikit. Kena halo mic kan. Sebab yang membakar hakikatnya ialah Allah. Itu kan? Maka sebab tu orang yang boleh orang panggil apa? Akal dia benar-benar cerdas, benar-benar menguasai hukum akal, maka apabila dia dengar cerita Nabi Ibrahim dilempar dalam manjani, qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia boleh terima tak dengan akal dia? Terima. Tak perlu letak akal tak tepi, pelik suruh letak akal tak tepi berat. Tuhan molek-molek bagi akal kita tak tepi, betul gila ke mana? Cuba tengok kita dengan orang gila selisih banyak mana? Banyak tak? Kau tak ada beza mana kita dengan orang gila? Baik jadi orang gila lah gitu. Tak wajib mayat. Sini, tak wajib tutup aurat. Banyaklah selisihnya. Banyaklah bezanya kita dengan orang gila. Orang gila telanjang bogel tak apa dia. Rambut keras belah tak mandi berpuluh-puluh tahun pun tak apa. Cari makanan kukuk lokal, kukuk tun sapah pun tak apa dia. Kita boleh gitu? Tak boleh. Sebab apa tu? Tu beza kita ada akal dengan orang tak ada akal. Tiba-tiba nak suruh kita pergi buang akal. Apa gitu. Kata Imamul Haramain, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Barang siapa yang tidak mengerti hukum akal, ya kepala otak dia sendiri tak tahu nak hukum lagu mana, maka orang tu falaisa bi'aqilin fahuwa laisa bi'aqilin, maka orang tu pada makna tak ada akal. Walaupun apa macam berakal. Siapa? Seperti Abu Jahal tadi. Dia tak terima akal dia. Apa pun cerita Muhammad ni mengarut oleh. Boleh pergi ke Palestin lepas isyak sebelum subuh siapa dah. Bahkan yang sebenar-benarnya kata ulama, haba tubuh Nabi tempat Nabi tidur. Ketika mana Nabi duduk tidur tu, malaikat Jibril mari ambil nak pergi belah dada. Tepat
tempat bekas Nabi tidur tu haba tubuh Nabi, kepanasan tubuh Nabi yang lekat di tempat tidur tu belum hilang lagi, Nabi sudah sampai dah. Tu. Cuba kita akak bunggu kita jamuh atas kapet berasa panas dah. Tu dipanggil haba. Kita ada haba tubuh kita ni. Sebab tu kalau ramai sangat penuh orang, kita duduk kupu. Walau pasal ekor kuat pun rasa panas. Panas ekor tak pasal. Padahal pasal dah tak berasa tu sebab apa? Sebab masing-masing tubuh manusia ni mengeluarkan haba. Maka kata ulamanya, haba tempat Nabi tinggal tu, kepanasan tempat tidur Nabi tu belum hilang, Nabi sudah sampai dah. Itulah dhabit masanya berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu juzuk daripada malam. Sebab tu Allah Ta'ala kata asra bi'abdihi lailan. Itu. Padahalnya kalau kita tengok dari segi bahasa, asra ni, Isra ni memanglah orang panggil berjalan malam. Tidak digunakan perkataan Isra kalau tidak berjalan malam. Sebab tu orang berahi jalan malam tu, tengah malam tu berahi Isra tu. Berahi Isra berjalan malam ni memang guna Isra, perkataan Isra, berjalan malam. Tapi Allah Ta'ala ulas sekali lagi. Asra bi'abdihi, Tuhan asra yang memperjalan malamkan bi'abdihi dengan hambanya lailan, pada waktu malam. Ini supaya nak takkid kata bahawasanya peristiwa tersebut berlaku di waktu malam dan bukan sepenuh-penuh malam, tetapi satu juzuk daripada malam. Itu satu juzuk daripada malam. Tak tahu berapa saat, berapa minit, sehingga katanya ulama tadi, tempat tidur Nabi, tempat panah, haba tubuh Nabi tak hilang lagi, Nabi sudah kembali balik ke tempat tidur tersebut. Berlaku dengan roh saja ke? Tidak. Kalau dengan roh tak ada belak lah. Kalau dengan roh tidak ada belak lah. Kita pun boleh pergi pah ke Amerika, pah ke Rusia, mana tak ada kena habis tiket apa terbang beribu-ribu. Mana tidur selok roh tu biar alih basi boleh. Itu tak ada belak. Siapa cerita pun boleh percaya. Yang menyebabkan orang kafir pakak gila habis, guling bating, suka ke Nabi, mentertawakan Nabi itu sebab apa? Sebab bukan dalam tidur, tetapi dalam jaga, yaqazatan, dalam jaga dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tetapi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dibawa berjalan, terlebih dahulunya Nabi kita dibawa untuk dibelah dadanya. Dibelah dada. Ini antara khususiyah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses mencuci hati Nabi ialah dengan cara belah dada. Berapa kali Nabi dibelah dada tu berkhilaf di kalangan ulama. Ada kata sampai ke 5 kali, 7 kali. Ada kata 10 kali. Bagai-bagailah pendapat ulama. Ada yang kata sebelum qablan nubuwah, zaman Nabi SAW kecil-kecil di bawah penjagaan Halimatus Sa'diyah, itu sudah dibelah dah dada sekali. Kemudiannya sebelum nak pergi berjalan malam ni, dibelah pula dada sekali lagi. Ini khususiah untuk Nabi seorang. Bagaimana cara nak proses bersihnya hati Nabi ialah dengan cara belah dada. Dibawa datangkan orang panggil bekas air Zam-Zam dan dicucikan hati Nabi, dibuangkan habuan daripada syaitan. Hazzun minasyaitan, dibuangkan orang panggil darah yang menjadi habuan daripada syaitan. Maka dimasukkan dalam hati Nabi iman, yakin, ilmu, hikmah dan sebagainya. Itu tertentu untuk Nabi. Jadi kita tu tak boleh lah nak tunggu malaikat turun mari belah dada kita dulu baru cuci hati. Lama kan tu tunggu malaikat, bila malaikat nak turun belah atas hati aku nak pergi dicuci tu. Tak boleh lah. Itu tertentu khususiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun kita ni nak cuci hati tidak ada cara lainnya melainkan dengan sembahyang dan banyak mengingati Allah. Nah, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fa shalla. Nah, qad aflaha, sesungguhnya benar-benar berjayalah mereka man tazakka, mereka yang menyucikan jiwa dia, menyucikan hati dia. Bagaimana nak cuci hati? Wa zakara asma rabbih, nah, menyebut ia akan nama Tuhannya, fa shalla, dan sembahyang. Itu. Jadi kalau tak semaya kan, aku tak sudut harap cucilah hatinya. Nah, hak maya ni pun belum tentu lagi bersih sungguh hati dia. Ni. Sembahyang yang bagaimana? Sembahyang yang meliputi sekalian rukun, syarat tiap-tiap rukun dan perkara yang membatalkan sembahyang dijauhi serta menjaga adab zahir dan batin. Ini orang panggil sembahyang yang menjadi mi'rajul mu'minin, ya. As-salatu mi'rajul mu'minin, nah, wa tariqatul lil muttaqi. Sembahyang tu menjadi mi'raj bagi orang mukmin dan jalanan nak menuju kepada Allah bagi orang-orang yang muttaqi. Sembahyang yang bagaimana? Sembahyang yang tadi yang menjaga rukun syarat, syarat wajib, syarat sah, syarat rukun qauli fi'li qalbi, syarat bagi tiap-tiap rukun. Ini maka tak dapat tidak kena mengaji. Nah, tu mesti kita kena mengaji kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Apa makna lihat Nabi sembahyang? Ini jangan faham secara literal, jangan. Kamu tengok dia kata, Nabi kata sembahyang olehmu seperti mana kamu lihat Nabi sembahyang. Lepas tu kita lihat dan Nabi sembahyang. Ndak. Lepas tu kita tak sembahyang ni. Sembahyang apa? Nah, itu jadi ajaran sesat. Dia kata cari Muhammad dahulu sebelum kamu sembahyang. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin, hasiat lah. Tak sembahyang dia duk cari Muhammad. Ada tu pokok ajaran sesat tu. Nah, maksud sebenarnya sallu kama raaitumuni usalli, ra'a dalam hadis ru'yah tu bermakna alima. Sebab tu kata ulamanya sallu kama alimtumuni usalli, sembahyanglah olehmu seperti mana kamu tahu aku sembahyang. Bagaimana mu nak tahu Nabi sembahyang? Kena belajar. Innamal ilmu bitta'allumi, hanya saja ilmu tu didapat dengan belajar. Ramai orang lah ni suka beramal. Nah, baguslah semaya jemaah suka sebab dapat 27 pahala, 25, 27. Tapi kalau semaya diri sendiri tak sah, bagaimana nak dapat 27, 25 tu? Nah, ada orang semaya tiap-tiap rakaat naik akad tangan hokmo ya, piah. Tiap-tiap rakaat akad. Padahalnya sunat akad tangan ni ada berapa tempat aja. Takbiratul ihram, nah, nak rokok, iktidal, nah. Kemudiannya mana lagi? Takbiratul ihram, daripada qiyam nak rokok, nah, daripada rokok nak iktidal, 3 lagi. Mana lagi? Daripada tasyahud awal nak naik rakaat yang ketiga. Itu sunat akad tangan. Nah, tiba-tiba dia akad tangan homo je sini. Tiap-tiap rakaat akad tangan. Tak belajar kadang-kadang. Ambil remeh. Ambil remeh-temeh. Semayalah lagu-lagu biasa. Macam-macam. Tak boleh itu. Mesti kena belajar. Mesti kena tahu rukun syarat dia. Begitu juga bila kita nak semaya jemaah, mesti kita kena tahu 12 syarat qudwah mengikut imam. Nah, syarat-syarat nak ikut tu imam ni ada 12 disebut dalam kitab. Nah, fiqh ni. Kadang-kadang kita tak tahu. Nah, dia mari tu imam nak rokok dah. Nah, dia kata takbir Allahu akbar, sedang molek roh akbar habis tu imam Allahu akbar rokok.
Dia duk baca teh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tu imam i'tidal dia baca teh. Tu imam sujud dia baca teh. Nah, tu imam duduk antara sujud dia baca teh lagi. Nah, tu imam sujud kedua baru dia rokok. Nah, habis dah teh dia. Nanti kat hari tak tambah dah rakaat. Oh, berasa banyak pahala 27. 27 habahmu, mayamu tak sah jadi awal lagi. Nah. Itu. Allah, macam-macam. Kadang-kadang dia sapa tu imam duduk tasyahud akhir. Nah, Allahu akbar. Sedang molek ra akbar, tu imam assalamualaikum warahmatullahi. Dia duduk juga. Duduk juga, batal sembahyang. Ataupun dia tak duduk, tu imam tak beri salam lagi. Nah, ya kalau aku duduk ke tu imam beri salam, biar aku duduk kira gitu. Batal tak sembahyang? Batal. Nah tu ada lah tu. Kalau duduk depan mungkin tak nampak, terus mari lewat jari sekali tengok duduk belakang sembahyang. Nah, lepas tu boleh 27 25 kalau lagu tu. Jangan kata boleh pahala 27 25, semaya sendiri pun tak sah. Ini hak kita bimbang. Itu yang menyebabkan apabila akhirat kelak, orang-orang hak nampak macam di dunia mula semaya, tiba-tiba diheret ke neraka. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu diheret ke neraka saqar tu? Qalu lam naku minal musallin. Jawab pokok hak dinapak seumpama orang semaya dulunya, kami tidak digolong oleh Allah di kalangan orang yang semaya. Tengok. Maka jangan kita buat main-main dengan semaya. Nah. Tu as-salatu imaduddin. Sembahyang itu ialah tiang seri bagi agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, atau dia tak tinggal tapi dia sembahyang, semua tak reti. Nah, sembahyang ikut taklid orang begitu tak ada mengaji dia panggil. Nah, ikut suka buat. Nampak orang rokok, ya rokok. Nampak orang sujud, ya sujud. Jadi ni biar kadang-kadang sujud tu tangan supaya anjing. Nah, tapak begitu atas latar. Ada juga gitu. Ini pucuk-pucuknya kenapa? Tak ngaji. Nah, tapi bila ustaz tegur apa kata, sedap ustaz nak kritik orang semua, nak kata orang semua. Nah, ngajar nak kata orang tu. Apa takkan nak kata ke lembu. Lembu bukannya mukallaf. Nah, orang ni lah kita nak katanya, kita mukallaf. Kita kata tu sebab kita kesian. Nah, takut kita tu orang panggil termasuk daripada jumlah orang beramal tapi amal kita dicapuk balik, tidak diterima. Wa kullu man bighairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbaluh. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Dahlah kita ni umur pendek, bah ibadat pula sikit, hak sikit tu pula tak jadi, tak pakai gawat, nyalepa ke Tuhan atas muka. Okey, rugi tu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bila tiba di padang mahsyar akhirat kelak, maka kami bentang segala amal yang manusia sangka kata dapat pahala banyak, maka kami jadikan debu berterbangan. Wa khasira hunalikal mubtilu. Maka rugilah di sana nanti orang yang membatalkan segala amalan-amalan mereka. Kenapa? Karena buat dengan tidak belajar. Itu kan? Tu kalau ni setengah-setengah masjid surau tu suka baca ilmu. Kadang-kadang tak baca dah wirid lepas maya ni. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali tu tinggal. Sebab apa? Nak baca ilmu, duk gaduh ke ilmu. Padahalnya wirid lepas maya ni jangan kita tinggal. Paling kurang ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali, jangan tinggal. Hak tu sunnah warid dalam hadis-hadis yang sahih, sunnah Nabi. Setiap kali duburis salah, di selesai semaya, Nabi tak tinggal tu ayat kursi paling kurang dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali. Tapi gomo ni nak baca surah Al-Mulk, siapa tak baca dah ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali. Baca surah Al-Mulk sebab apa? Sebab supaya selamat daripada azab kubur. Pas baca lagu mana? Baca lagu
Lagu asal bunyi lah ada ni. Tabarakalladzi bi yadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal. Ingat kata boleh selamat daripada azab kubur kalau baca lagu tu. Surah Al-Mulk punya tapa dalam kubur saya baca lagu tu. Nah, fal Qur'anu yal'anu. Quran melaknatinya. Apa? Sebab baca tidak ngaji. Kita berhenti azan dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi cuci hati dengan cara belah dada, nah, dengan air zam-zam dan sebagainya ni ialah tertentu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita umat Nabi nak cuci hati tidak ada cara lainnya ialah dengan cara kita sembahyang dan banyak berzikir, nah, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah orang sebut nama Allah, pelik lah ni weh. Nah, marah orang sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Tak apa dia sebut Allah, Allah, Allah. Nah, tu. Jadi orang nak sebut nama Allah jadi nak marah. Nah, baik sebut nama Allah lah daripada sebut nama mengarut-mengarut tu. Nah, sebut nama Allah. Nah, dalam Quran kata ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hei orang-orang mukmin, sebut uzkur. Uzkur ni mana sebut? Sebut olehmu akan Allah. Sebut lagu mana? Zikran katsira, akan sebagai sebut yang banyak.
Sebut banyak Allah, 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 Allah. Supaya kita ingat dalam hati kita senantiasa tak lupa pada Allah. Sebab orang yang lupa pada Allah, dia akan lupa pada diri. Dalam Quran itu kata wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullaha, jangan kalian tu jadi seperti orang yang lupa akan Allah. Sebab apa kalau melupakan Allah? Fa ansahum anfusahum, maka lupa lupa mereka itu akan diri mereka itu sendiri. Lupa pada Allah, lupa diri. Orang lupa diri kan, buat kerja maksiat, buat kerja deraka. Sebab apa? Tak ingat Tuhan. Sebab tu bila orang lupa diri ni, kita kata ingat Tuhan tu ingat Tuhan apa? Bila ingat Tuhan tu ingat ke diri. Kita siapa, mari di mana, lagi sikit lagi nak pergi ke mana. Tu. Maka sebab tu jangan kita halal orang nak ingat pada Allah. Kerana Allah Ta'ala sendiri kata jangan jadi seperti orang yang lupa akan Allah. Bila lupa akan Allah, fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa fasik? Khuruju an ta'atillah, keluar tidak mentaati Allah, keluar meninggalkan ketaatan kepada Allah. Itu orang fasik. Maka cara kita nak cuci hati ialah semaya jangan tinggal. Bukan setakat jangan tinggal, ngaji biasa semaya. Allah rukun qauli kena dengar di telinga sendiri. Takbiratul ihram tu rukun qauli, sebut kena betul. Jangan Allah kok mana ataupun Allah ada berapa alif situ. Itu semua tu kena mengaji lah, kena betul dengan Tok Guru. Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram mesti kena disertakan niat. Sedar kata aku semaya fardu isyak ni, bukan duk begok ni. Itu gitu ya. Ada kosak ta'aruf ta'ayyul. Itu. Kalau di mana Allahu Akbar tak ada sedar apa. Bahan lara gitu, tak sah semaya dia di sisi mazhab Syafi'i lah. Karena innamal a'malu binniyah. Hanya sanya tasihul a'mal. Al-a'malu binniyah. Hanya sanya amal tu dengan sahnya dia dengan niat. Tu semua tu kena mengaji lah fiqh lah ke tu. Fatihah kena betul baca yang duk baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Lagu tu tak cuci hatimu, kau cemar jadi kotor. Maksiat tu baca tak betul tu maksiat. Kamu maksiat ni kena nanti kau zina, curi, merokok, tu hak jelas-jelas dah. Jahil tu maksiat bersadah. Ada. Baca tak betul gitu tu maksiat dah. Rubba qari lil Quran fal Quran wa yal'anu. Ramai orang baca Quran tapi Quran duk laknat dia. Apa? Anda baca tak betul. Tengok. Gitu juga tengah dok mengucapkan syahadat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tiba-tibanya tak faham. Mulut kata aku sanggup jadi saksi akan bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku sanggup jadi saksi akan bahawa sesungguhnya Muhammad itu ialah utusan Allah. Tiba-tiba tak kena hukum ketuhanan, tak kena hukum sifat Tuhan, tak kena kerasulan, kenabian, sifat-sifat kerasulan, sifat-sifat kenabian. Maka sekira-kira hakikatnya Allah Ta'ala kata kazabta, mubahung tu. Bohong aku deh. Tu. Innal Nabi kata dalam hadis, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, apabila melaku dosa lah ia, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka dititikkan di dalam hatinya titik hitam.
Tu jadi makin semaya makin jahat, makin semaya makin tolol, makin semaya makin bengong. Pelik jadi dia tu ni. Padahal Tuhan kata innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya itu sabak musabak yang besar boleh mencegah ke seorang yang empunya semaya itu daripada fahsyak dan munkar. Apa fahsyak? Dosa kemaluan. Munkar artinya perkara yang diijmukkan haram. Ma haruma bi ijma'in. Ada. Tiba-tiba dah semaya pun duk berahi benda fahsyak, duk berahi benda munkar. Kenapa? Tidak salah Tuhan, salahnya kita. Tu. Maka sebab tu tu ngaji sungguh-sungguh tentang semaya. Jangan kita anggap remeh. Apa tu ngajar bab semaya semua, tak ada benda lain. Ada kayak gitu tu. Di Surakap Puang Bermula kita ngajar bab semaya itu duduk kedai kopi. Tanya mana tak ngaji bab semaya. Kita pandang maya jak kecil je. Sedap dia jawab. Bila tanya, dah kalau gitu pak cik ngadak kiblat duduk di surau ni yakin ke lagu mana ngadak kiblat? Yakin. Dia kata tu imam ngadak kat tu, kita ngadak kat tu. Yakin. Kalau yakin makna tak sah maya pak cik. Yakin kat mana? Kaabah ada depan. Yakin dia jawab ke dia. Yakin kat mana Kaabah tak ada depan tu. Lepas tu kita ngadak tu dengan zon. Apa pula zon? Tengok dia tak mengaji tapi duk rasa macam pandai. Tengok. Banyak orang jenis lagu tulan ni. Allah. Baik. Nabi SAW sebelum dibawa berjalannya dibelah dada, dicuci hati. Nak terima perkara yang besar ni tak boleh hati kalau tak cuci. Gitulah ilmu ni kita tak boleh nak dapat kalau hati kita tak bersih. Maka bagaimana nak bersih? Maka sebab itulah ulama bila seorang itu nak mengaji, dia suruh mengaji dulu cara nak mengaji. Itu. Antara lain kita kena mengaji kalau kita nak mengaji ialah ta'limul muta'allim. Ta'limul muta'allim fi tariqit ta'allumi. Itu nama kitab dia. Ta'limul muta'allim, mengajar orang nak mengaji. Pada menyatakan fi tariqit ta'allumi, pada menyatakan jalan cara nak belajar lagu mana. Itu. Bukan boleh main pakai rembah gitu yang nak mengaji ni, kena ada cara dia. Kalau tidak ilmu yang kita dapat tu, kita mengaji tu nak dapat ilmu tapi tak dapat. Sebab apa? Sebab tak bersih hati kita. Kata Imam Waqi' ketika mana Imam Syafi'i satu harinya terlihat tumit perempuan tua. Terlihat. Tengok Imam Syafi'i. Bukan sengaja lihat, terlihat tumit. Dia kopek dak tumit ni. Tumit perempuan tua, bukan tu perempuan muda. Lalu bila balik daripada pasar raya dia terlihat tadi, dia hafal hak sebelah ni tak ingat secara automatik. Ada. Imam Syafi'i ni kalau dia hafal sebelah ni masuk automatik dalam kepala otak. Hebat tak hebat. Kita hafal 10 ayat terlupa 20 ayat. Tu berat benarnya kita ni. Imam Syafi'i hafal sebelah ni kadang-kadang kena tutup sebab apa? Masuk selalu dah. Tiba-tiba hari tu hafal belah ni kena hafal manual. Tidak masuk dengan secara automatik. Tengok. Rasa gundah lah. Syakautu ila Waqi'. Aku mengadu hal aku kepada guru aku nama Waqi'. Tentang apa? Ansu'il hifzi, tentang buruknya hafalan aku. Buruk dah setara tu. Itu orang dekat dengan Allah tu setara tu buruk. Kita ni kan. Nak tahu kata kita tu banyak maksiat ke tak? Tak banyak ke tak banyak maksiat? Hafal tengok. Kalau hafal Quran payah nak ingat, cara tu. Ataupun hafal mudah tapi lupa pun mudah juga. Atau hafal payah, lupa mudah, tu lagi payah. Itu tanda kata apa? Hati kita tu pelomok dengan maksiat. Maka kata Imam Waqi' kata Imam Syafi'i fa arsyadani ila tarkil ma'asi.
maka menasihatilah oleh wakil kepada aku supaya meninggalkan maksiat. Oh, maksiat dah terlihat tumit perempuan tua, terlihat. Kita hari minggu tu sengaja kita tengok. Ada ni kata cuci mata gelak hati sikit ustaz. Nah, oh parah. Tengok. Kenapa tu? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu tu ialah cahaya. Fa nurullah la yuhda lil 'asi, maka cahaya Allah tu tidak dapat menunjuki orang yang berbuat maksiat. Tengok. Maka dibawa berjalan sebelum nak sampai ke Palestin tu Nabi SAW ni dibawa berjalan naik kenderaan syurga namanya Buraq. Nah, Buraq ni laju tak laju kalau kaki dia tu mata dia lihat ke mana, kaki dia pergi ke sana. Tu. Mata dia nampak ke mana, kaki dia akan pergi ke sana. Tu. Jauh lah. Macam kita, mata kita boleh lihat sampai tiar tu, tapi kaki kita tak boleh jatuh tu sampai lalu tiar tu, kena slow. Dia tak, kalau mata dia lihat di tiang tu, maka kaki dia pak sampai sana. Tu laju sungguh. Itu Buraq. Maka dibawa berjalan. Nabi SAW singgah beberapa tempat dulu tu. Sebelum nak sampai ke Masjidil Aqsa tu, Nabi kita singgah beberapa tempat. Antara lainnya ialah Madinah sendiri, kemudiannya Madian, kemudiannya Turus Saina, kemudiannya Baitul Lahmin. Itu secara ringkas dah sebut tu. Dan setiap kali sapa di tempat-tempat ni, Nabi SAW diperintah oleh Jibril, inzil ya Muhammad fasalli hahuna, turun sini hai Nabi Muhammad, semaya dulu. Semaya sini. Bila sudah semaya berapa, Nabi akan tanya, atadri, malaikat akan tanya, atadri aina sallaita, mu tahu ke tak di mana tempatmu semaya ni hai Nabi Muhammad? Lalu Allah Ta'ala, Nabi SAW jawab, Allahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahui. Lalu Jibril akan cerita, ni sallaita bit-Taibah atau bit-Taibah ilaiha al-muhajaratu. Kepada Taibah ni lah, kepada Madinah, Taibah. Dia panggil Taibah pun panggil, Yathrib pun dipanggil Yathrib. Kepada dia ni kamu akan berhijrah. Di beberapa tempat-tempat begini ni Nabi SAW disuruh berhenti semaya gapo semua sekali ni, orang panggil tabarrukan, ambil berkat. Sebab tu Tuhan kata allazi barakna haulahu, yang kami berkatikan di kelilingnya hamba tadi. Siapa hamba? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maqam yang paling tinggi bagi seorang makhluk Allah Taala. Tidak ada Nabi yang lain Allah Ta'ala panggil dengan hamba. Dengan secara berulang-ulang kali ialah Nabi kita Muhammad SAW. Satu ni ayat ni. Satu lagi ada lagi ayatnya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu suratul Kahfi. Ada lagi ayat-ayat lain Allah Ta'ala gezetkan martabat Nabi kita tu ialah hambanya Allah. Itu dah. Baik. Kenapakah Allah Ta'ala kata minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada masjid haram ke masjid aqsa? Tuhan tak kata min makkata ila Palestin. Padahal kalau kira ringkas, lebih ringkas sebut min makkata ila Palestin, daripada Mekah ke Palestin. Tapi tidak. Tuhan sebutnya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, karena masjid ni ialah jantung bagi sebuah tempat, sebuah negeri, sebuah kampung. Kita nak tengok orang negeri tu hidup tak hidup, tengok masjid dia. Kalau masjid dia suruh orang sikit, cara tu apa? Cara tu orang kampung tu tak cocok poster lah kat sini. Tu. Tu masjid ni rumah Allah, para hadirin semua. Rumah Allah ni wakaf untuk orang mukmin. Bukan hak milik orang tu orang ni. Jadi kita duk pelik lagi lah, kita ni habis dah zaman pandemik ni, habis dah kita endemik dah ni, bukan pandemik ni.
Apa-apa yang dia boleh lari orang masuk masjid sebab tu sebab yang tak perlu dah sebenarnya. Nah, tak perlu dah kita lari orang sebab tu sebab ni. Hak perlunya kalau orang tu wala boster sekalipun duk batuk kong-kong beringuh belendek. Nah, batuk apa lekat hinguh muka tu imeh, tu jangan mari masjid walaupun dia boster. Hak tu boleh jakit-nyakit nah ni. Dah gitu kan. Betul tak? Orang ni walaupun tak boster tapi dia sihat. Tafadhallah mas maya. Pelik. Nah kita ni nak jadi rakyat sehat. Kok ada benda lain kita nak tekan atas orang ni. Nah, hangpa kena kecek agak biarlah. Nak marah gila. Nah, jadi pelik sangat. Pelik berdoa. Nah, tu paksa kalau hak benda lain selain daripada masjid enggak Allah longgarnya. Nak dengar ceramah politik pun tak apa. Nak berapak-rapak kempen politik tak apa. Boster tak ada soal benda tu. Tapi kalau masjid derah lalu boster. Padahal boster ni dia mau janji ke mana? Bukan wajib. Dos penggalak. Nama asal penggalak tiba-tiba jadi galak dah. Ai pelik tu asalnya kerajaan menggalakkan. Menggalak kan ikutlah siapa hak berasa nak cocok ya cocok. Ya tak ambuh kan ya tak sudah. Bukan ya tinggal ikhtiar usaha. Ni ya sihat kan? Pahga ni dia tak jadi gotu dah, dia tak jadi pandemik dah. Dia jadi macam biasalah. Orang tu kalau demam dia kena kuarantin duduk gitulah. Nak orang nak dia. Sehat baru boleh tubik bergaul dengan masyarakat. Betul tak? Gitu je. Tak perlu siapa-siapa nak tegur orang masuk masjid sebab tak boster. Kalau orang tu boster hidup, demam sakit tekak, duk batuk kokok. Ada orang boster kena demam, selok, kong duk batuk. Betul? Boleh masuk masjid sebab dia boster gitu. Kebelik lagu tu. Masuk masjid ni kalau dia sehat boleh gitu cukup dah. Dua dah tak apa tu janji awal-awal tu wajib tak ada hal lah dua dah tu wajib dah dua dah lalu boster tu mana jadi wajib pula itu kata sunat kata maslahah. Kerajaan dia ada kaedah dia tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Maslahah apa? Tanya pula maslahah apa? Maslahah ke apa? Orang duduk sehat-sehat molek tak ada apa. Demam biasa dia lah muka kita dah ijtihad dah bukan pandemik masuk endemik dah ni. Demam kat tidur ni. Jangan mari masjid, jangan capur dengan orang, jangan pergi pejabat, jangan hijau daripada rumah. Tu je. Sehat baru boleh mari masjid. Gitu. Kan senang lagu tu. Mudah kan? Masjid ni rumah Allah. Jadi sakit jiwa orang kadang-kadang nak boleh keluar masjid ni bukan senang. Tanah dia mau cari nak beli nak wakaf gapo buat binaan ratus-ratus juta kadang-kadang. Buat siap jadi hak milik individu lah dah atas dia nak orang tu masuk ke orang ni ke sekat orang ni. Mana boleh gitu. Masjid ni rumah Allah, bukan rumah abah mung. Tu. Kasar sikit maaf dah. Tu. Dia tahu masjid ni rumah Allah. Jadi kalau sikit lagi tak kerti lah kita nak ayat. Kita nak cakap pun kau duduk akhir zaman ni lagu ni je ni. Kalau nak tahu kata kapur tu hidup tak hidup orangnya, tengok di masjid dia. Masjid dia hidup, ramai orang, hiduplah kapur tu. Maknanya orang tu hidup. Kalau masjid yang mahpuh tak ada orang, itu tandanya kapung yang tu orang tu mahpuh dah walaupun tak mahpuh lagi. Ni mati dah. Tak ada roh. Puan bangkai dah berjalan. Wa man ya'radu an zikri rabbi fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling hati dia daripada mengingati aku, maka hidup dia serupa bangkai. Gitu. Tu rumah Allah ni memang tepat untuk orang ingat pada Allah. Kadang kita tengok bola stadium tu bawa sebah Allah gitu. Baca Quran kalau tengok main bola dah tak munasabah pula. Tapi hak tu tak apa pula, tak boster tak apa tu. Boleh kita tengok. Kalau masjid laju selalu. Laju selalu. Jadi kita pun kadang-kadang letih lah cakap-cakap sikit tauliah nak tarik pula lagi katanya.
Biar ada email sikit kita dia tu ni. Wi mudah orang Islam nak amal ibadat wi mudah. Bapa jalan negeri orang Islam, negara orang Islam jadi ibadat, orang Islam jadi pakai payah. Ni pelik, jadi pelik. Gila kadang-kadang kita. Ni aku duduk dalam negeri orang kafir ke negeri orang Islam ni? Nah. Negeri orang Islam, ada jabatan agama Islam, majlis agama Islam. Gapo dia tak jenama Islam yang bubuh belaka Islam. Kawan-kawan nak amal Islam payah, ya pelik Nah, duk mana perut dah? Hati duk mana? Kalau amal ibadat agama lain mudah pula. Asal habis je raya Cina, sudah naik lalulah Covid Nah, siap dah nak buka katil baru pula dah 800 lagi kita akan tambah. Bagi raya kita tak boleh klik apa kat lagi. Nah, apa yang jadi denda sangat orang Islam ni? Pelik kita. Nah, bukan pandemik dah kita ni, endemik dah ni. Nah, awal itu pandemik lah ni endemik ni. Duduk dengan Covid gitulah kitanya. Nama jenama Covid kata ni. Kita bubuh nama Covid, Omicron, bapak keron, nenek keron, datuk keron nak mai gapo. Semua tu Covid belaka lah. Tu. Tak sihat jangan mari masjid. Gitu ke senang. Nah, ni dok tak sihat keleku-keleku batuk mari juga masjid demam panas wah. Ni hak bahayanya. Tak apa saya cocok dah ni. Booster siap. Ada ni. Dah demam tak sehari lah. Kalau mu tak demam sihat molek. Ya mari nak mari mai. Jangan. Cocok tak? Booster ada tak? Tak ada. Sihat tapi. Tak boleh. Sebab booster penting. Jadi bukan sihat tu penting, booster penting. Ya pelik ke tu. Kita nak orang tu sihat kau itu booster sebenarnya ni. Pelik tu. Apa hikmahnya? Linuriyahu min ayatina, supaya diperlihatkan kepada hamba-Nya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tanda-tanda kebesaran kami. Yang paling besar sekali ialah yang diperlihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ru'yatullah, iaitu nampak zat Allah Subhanahu wa taala. Ini tak dapat oleh orang lain. Maka kerana itulah cerita Isra' wal Mi'raj ni selain daripada semaya Nabi kita pergi ulal-alik. Ulal-alik itu bukan menunjuk kata Tuhan di atas, bukan. Kena jaga molek. Nah, sebut kata Nabi naik atas turun bawah, naik atas turun bawah itu sebagai perkataan hormat tentang makam ketuhanan. Bukan Tuhan duduk di atas, Nabi duduk bawah, naik ngadak tingkat 3, tingkat 5 duduk main gitu, bukan. Macam kita sebut Allah, kita tunjuk isyarat ke langit. Ini bukan ayat kata Tuhan di langit, bukan. Ini isyarat kepada sifat ulu maknawi Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Beriman kepada Allah ke? Orang duk ceramah kadang-kadang tunjuk Allah tu pak, ditunjuk tangan dia ke langit. Boleh ke hak bodoh-bodoh kata hang tengok. Ustaz percaya Allah berada di langit. Apa? Tu tangan tunjuk ke langit tu bila sebut Allah. Kata bukan gitu, mung tu bodoh tak faham. Nah, tunjuk isyarat ke langit gini ni bukan nak kata Allah bertempat di langit, tapi nak tunjuk sifat ulu, sifat tinggi maknawi Allah Ta'ala, bukan tinggi hissi. Tu sebab tu tauhid kena jaga sungguh. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, wa ma ja'alna ar-ru'yal lati ara'ainaka illa fitnatan linnas. Tidaklah kami jadikan peristiwa Isra' wal Mi'raj ni, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai cobaan untuk manusia. Jadi manusia yang akidahnya tidak benar, tidak betul, tidak kemah, tidak jazam, maka bila dia dengar cerita ni kata, ni cerita Pokemon, Doraemon gitu ni. Tak boleh terima ngapal otak saya. Siap. Kafir dia. Kafir kalau ingkar mukjizat. Ingkar mukjizat tu kafir. Ingkar karamah tu fasik. Maka sebab tu dalam pengajian ilmu akidah kita duk belajar sifat 20 tu sangat ditekankan supaya kita menguasai hukum akal dan hukum ada. Ini supaya kita boleh terima cerita-cerita yang khariqul adat, perkara-perkara yang mencarikan adat. Mana Nabi naik ke langit, Nabi pergi Isra', Nabi Mi'raj, Nabi dapat nampak zat Allah, semua tu khariqul adat, mencarikan adat.
Maka siapa-siapa yang tidak menguasai hukum akal dan hukum adat, barangkali tanpa dia sedari dia boleh terjatuh dalam lembah kekufuran. Nah, apabila orang ceritakan tentang mukjizat para nabi, para rasul. Itu dah ni. Ini bahaya. Jadi yang berasa cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah di kalangan pengikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Digelarkan As-Siddiq, yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada satu lahzah, satu saat Sayyidina Abu Bakar tu berfikir sejenak. Tak ada. Itu Sayyidina Abu Bakar. Bila Rasulullah kata gapo aja selalu dah, tak ada satu saat pun Abu Bakar mikir dulu, iyo kau Muhammad. Itu kerana itulah digelarkan Sayyidina Abu Bakar tu As-Siddiq. Dan beliaulah yang membawa bendera Siddiqin akhirat esok. Maka kalau kita nak digolongkan oleh Allah di kalangan orang-orang yang bangkit di bawah bendera Siddiqin, maka hendaklah kita tu meniru cara fikirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Bagaimana cara fikir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Seperti mana yang telah disusun atur oleh alim ulama dalam ilmu akidah. Kalau kita tidak belajar, barangkali kita jadi pengikut Abu Jahal. Apa? Ingkar mukjizat, tak terima dengan akal dia. Padahal perkara tersebut harus pada akal, walaupun mustahil pada adat. Padahal hukum adat saja sah menyalahi. Itu dah. Jadi cukup setakat tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.